Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beriring cindai berzapin biduan jadi penyampai, itulah harapan. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 3 Ogos 2023. Berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan supaya mana-mana pihak tidak mempolitikkan isu kalimah Allah. Menurutnya, keputusan telah diambil supaya isu tersebut dibawa kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada bulan ini untuk diperkemaskan sebelum diangkat kepada Majlis Raja-Raja MRR pada bulan Oktober ini. Tambah Anwar, ingatan tersebut turut dizahirkan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku pengerusi MKI kepada beliau baru-baru ini. Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu ceramah di Kapar, Kelang Selangor pada Ahad lalu mendakwa tindak tanduk kerajaan menangani isu kalimah Allah ketika ini menjelaskan ia bukan diterajui oleh bukan Islam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut menyifatkan Muhyiddin sebagai tidak menghormati nasihat Majlis Raja-Raja dan tidak menghiraukan larangan pihak berkuasa supaya semua ahli politik tidak menyentuh isu berkaitan kaum, agama dan raja 3R pada pilihan raya negeri kali ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberi tempoh 14 jam sahaja kepada dua individu untuk memohon maaf serta menarik balik tuduhan atau bakal berdepan saman kerana melontar fitnah yang beliau menyampaikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang baru-baru ini. Menurutnya, notis tuntutan telah dihantar oleh peguamnya kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdul Rani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang semalam. Tambahnya lagi, notis tersebut bertujuan untuk membersihkan namanya daripada tuduhan mengadakan ceramah di masjid sedangkan beliau cuma menjelaskan tindakan mengharamkan kumpulan muzik The 1975 seperti diminta oleh ahli jawatan kuasa masjid ketika singgah solat di situ. Jelasnya lagi, notis tersebut juga adalah bagi menunjukkan bahawa perbuatan memfitnah tidak boleh sama sekali dikompromi terutama menjelang pilihan raya negeri akan datang. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan kemenangan Perikatan Nasional di 6 negeri pada pilihan raya negeri amat penting untuk membuat perubahan di peringkat pusat. Beliau berkata negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu yang ditadbir oleh PN ketika ini wajib dipertahankan pada pilihan raya berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada jelajah Mega PN Best di Dataran Darul Aman Kedah malam tadi. Justru Abdul Hadi yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional meminta semua pengundi menunaikan kewajipan masing-masing dengan keluar mengundi PN pada 12 Ogos ini. Sementara itu, Abdul Hadi meminta orang bukan Islam supaya tidak takut jika Islam memerintah negara ini kerana akhlak Islam masih tinggi. Jangan sampai saya keluarkan bom atom itu. Itu kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur yang mengajak Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail supaya menutup perdebatan antara mereka berhubung isu unsur nadi bumi REE. Ujarnya ajakan tersebut dikemukakan kerana beliau mendakwa memiliki satu lagi maklumat penting berkaitan isu terbabit yang mungkin akan mengejutkan pihak lawan khususnya Saifuddin dan Pakatan Harapan yang bersama Barisan Nasional. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu berkata Saifuddin sudah kehabisan modal berkenaan isu REE, sebaliknya beliau masih memiliki peluru terakhir. Jelasnya, beliau juga boleh mendedahkan lokasi pejabat milik seorang usahawan Indonesia yang sebelum ini didakwanya pernah hadir ke negeri itu bersama seseorang untuk memohon tanah bagi melombong REE di Kedah. Sementara itu, Saifuddin Nasution menegaskan bahawa beliau tidak akan berhenti untuk mendedahkan kepincangan berkaitan REE yang menjadi aset rakyat negeri Kedah. Katanya beliau juga mempunyai peluru untuk Sanusi, malah pendedahannya berhubung kaitan Sanusi dengan individu warga Cina, so Loifat adalah berdasarkan bukti-bukti surat dan gambar yang dimilikinya. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini.
dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram pada 9 September ini dengan 26 Ogos sebagai hari penamaan calon. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, hari pengundian awal pula ditetapkan pada 5 September ini dengan tempoh berkempen selama 14 hari. Abdul Ghani berkata urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram akan dibuka bermula hari ini. Katanya sejumlah 166,653 pemilih terlibat bagi PRK Parlimen Pulai, manakala seramai 40,379 bagi Dun Simpang Jeram membabitkan peruntukan berjumlah RM6 juta. PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram diadakan berikutan kekosongan luar jangka kerusi selepas kematian penyandangnya, Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Kanak-kanak berusia 3 tahun patah kaki kiri dan cedera di mulut akibat dicampak dari tingkat 1 oleh bapa saudaranya, manakala adiknya yang berusia 40 hari mengalami pendarahan di kepala selepas dihempas ke lantai dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Sungai Pinang, Georgetown. Dalam kejadian kira-kira jam 3.40 petang semalam, suspek berusia 29 tahun itu turut mengelar pergelangan tangan kanannya sebelum mencederakan kedua-dua mangsa. Salah seorang ahli keluarga mangsa mendakwa bahawa dia terdengar jeritan ibunya meminta pertolongan sebelum mendapati adik lelakinya berada dalam keadaan berbogel dan berlumuran darah. Difahamkan bayi dan kanak-kanak itu berada di kediaman nenek mereka berikutan ibunya masih dalam tempoh berpantang. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Sofian Santong ketika dihubungi mengesahkan pihaknya sudah menerima laporan mengenai kejadian dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan iaitu cubaan bunuh. Seorang lelaki terpaksa mendapatkan rawatan kecemasan di Hospital Youyao People Zhejiang, China selepas gagal mengeluarkan mentol lampu LED yang dimasukkan sendiri ke dalam mulutnya selama hampir 2 jam. Lelaki dikenali sebagai Chen mengakui melakukan aksi tersebut selepas ingin mencuba salah satu cabaran yang tular dalam media sosial. Ketika kejadian, Chen sambil menutup mulutnya mengunjungi sebuah balai bomba di bandar Youyao untuk mendapatkan bantuan bagi mengeluarkan mentol tersekat itu. Namun, pasukan bomba mengakui sukar untuk mengeluarkan mentol itu selepas memeriksa keadaan Chen lalu menghantarnya ke hospital berdekatan kerana bimbang mentol tersebut akan pecah di dalam mulut mangsa. Setelah tiba di hospital, sekumpulan doktor berjaya mengeluarkan mentol tersekat dalam mulut Chen dengan menggunakan peralatan khas bagi membuka rahang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Jualan untuk pengeluar kereta nasional Proton meningkat semula pada Mei selepas permulaan yang perlahan pada suku kedua tahun 2023 disebabkan pasaran automotif Malaysia terjejas oleh cuti perayaan dan penamatan penghantaran untuk kereta yang dikecualikan cukai Mac lalu. Sebanyak 13,268 unit yang merangkumi pasaran domestik dan ekspor dijual bulan lalu bersamaan dengan pertumbuhan jualan sebanyak 40.9% berbanding April dan peningkatan sebanyak 35.5% berbanding bulan sama tahun lalu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah berkata, bulan Mei merupakan bulan yang membawa keuntungan buat pihak Proton selain turut melancarkan Proton X90 dan meraihkan ulang tahun ke-40 pada bulan yang sama. Untuk rekod, jualan untuk 5 bulan pertama tahun ini berjumlah 62,970 unit, peningkatan tahunan sebanyak 38.9% yang juga pertumbuhan tertinggi bagi mana-mana jenama dalam pasaran automotif Malaysia.
Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib melancarkan kempen 1 bulan 1 wakaf dengan sasaran dana sebanyak RM35.4 juta bagi menampung perbelanjaan pembinaan semula 5 buah surau terpilih. Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib, Abdul Hakim Amir Osman berkata, sebagai institusi yang diamanahkan oleh Mawib untuk mengutip wakaf, PPZ Mawib rasa bertanggungjawab untuk mempelbagaikan kaedah promosi agar amalan berwakaf menjadi sinonim dengan masyarakat umum. Ujarnya, tujuan kempen tersebut untuk mengutip dana bagi menampung kos perbelanjaan pembangunan dan pembinaan semula 5 buah surau terpilih di wilayah persekutuan. 5 surau terpilih adalah Madratul Gotiyah, Brickfield, Madrasah Hiyadatul Mustaqimah Taman Beringin, Jinan Utara, Surau dan Kafah Al-Syakirin Keramat Wangsa, Surau Jumaat Al-Hijrah Presen 14, Putrajaya dan Surau Muhammad Al-Fatih, Kampung Batu Muda Tambahan. Kempen berlangsung selama 5 bulan mulai 1 Ogos hingga 31 Disember 2023. Abdul Hakim Amir berkata kempen juga bertujuan memberi maklumat kepada masyarakat Islam tentang perkhidmatan dan kemudahan saluran bayaran wakaf tunai di samping memperkenalkan jenama PPZ Mawib sebagai institusi kutipan wakaf tunai di wilayah persekutuan. Kita ke berita sukan. Tan Sri Muhammad Nozal Zakaria membuat keputusan mengejut apabila mengumumkan akan melepaskan jawatan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM pada hujung tahun ini. Nozal bahkan mengosongkan kerusi nombor 1 Badan Induk Badminton Kebangsaan itu lebih awal berbanding selepas tamat Sukan Olimpik Paris 2024 seperti yang diumumkan pada 15 Julai lalu. Tegas Nozal, keputusan tersebut tidak didorong oleh mana-mana pihak, malah tiada kaitan dengan isu yang melibatkan bekas jurulatih persorangan remaja kebangsaan Datuk Misbun Siddiq. Kata Nozal, keputusan tersebut diambil selepas beliau memikirkan BAM sudah mempunyai beberapa nama calon yang layak menggantikan tempatnya. Selain mahu melepaskan jawatan selaku Presiden BAM, beliau juga pernah menyuarakan hasrat mengundur diri daripada jawatan sebagai Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM selepas tamat Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Walaupun tewas dalam 3 aksi persahabatan sebelum ini, pengurus Manchester United, Erik ten Hag percaya mereka akan kembali bangkit menjelang saingan musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL. Beliau yakin skuad The Red Devils mampu menewaskan sesiapa sahaja termasuk memberi cabaran kepada Manchester City dalam perebutan takhta Liga bagi kempen 2023-2024. Ten Hag berkata keputusan pada aksi pramusim tidak boleh dijadikan sebagai kayu ukur memandangkan setiap pasukan sedang mencari rentak terbaik bagi menyesuaikan diri dengan taktikal baharu. Dalam masa sama, beliau turut menjelaskan tidak ada sebarang masalah dengan pemain pertahanan Harry Maguire meskipun beliau melucutkan jawatan kapten daripada pemain antarabangsa England itu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 4 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.